Apa khabar? Kembali kita dalam video yang terbaru iaitu perbandingan di antara Pro 2 Alza 2022 spek H iaitu mid spec dan juga Proton Exora 2019 1.6 Turbo Premium iaitu spek yang paling tinggi pada Exora. Okey. Jadi kenapa kita nak bandingkan di antara kedua-dua model ini? Yang pertama adalah faktor kedua-dua model ini adalah MPV 7 tempat duduk yang paling mampu milik di pasaran kita dan juga atas faktor harga. Jadi bagi anda yang masih lagi belum subscribe channel kami, bolehlah klik subscribe kat bawah tu, tak perlu bayar apa-apa pun, free saja atas tanda sokongan pada channel ini. Perkara pertama yang kita nak bandingkan di sini adalah dari segi faktor harga ataupun costing. Namun yang pertama saya kena jelaskan di sini adalah dari segi segmen. Kena faham semua yang segmen bagi kedua-dua MPV ini adalah berbeza, iaitu Alza B segmen MPV dan juga Exora C segmen MPV. Apa maksudnya? Secara kasarnya Exora lebih besar dari struktur dimensinya. Okey. Kita tengok pula dari segi harga on the road di Semenanjung Malaysia. Kalau kita tengok di antara kedua-dua model ini, bezanya adalah RM1,200 yang mana Alza mid spec ni lebih mahal RM1,200 berbanding Exora top spec. Okey, menarik sikit kat situ. Road tax sama sahaja. Dari segi monthly installment yang anda boleh nampak di sini, contoh adalah kosong deposit 9 tahun 3.0 interest, yang mana Alza H-Spec ataupun mid-spec mahal RM15 sahaja berbanding Exora Premium Top Spec. Okey, RM15 saja beza. Alza lebih mahal. Okey. Seterusnya kita tengok dari segi maintenance, routine maintenance. Tahun pertama kita boleh tengok Alza lebih mahal berbanding Exora dalam kadar RM62. Namun bila kita tengok dari segi maintenance cost 5 tahun, sepanjang 5 tahun anda pegang kereta ini, Exora lebih mahal. Mahal banyak mana? RM804. Namun ianya adalah distributed dalam tempoh 5 tahun. Okey, dari segi warranty tiada beza. Perkara seterusnya yang kedua kita nak bandingkan adalah segi engine dan transmission. Secara kasarnya kita boleh tengok sini Exora lebih berkuasa, alright, berbanding Alza. Ini jelas sebab Exora datang dengan enjin 1.6 turbo, alright. Namun dari segi transmissionnya saya lebih suka kepada Alza kerana ianya menggunakan teknologi terkini iaitu DCVT automatic transmission berbanding CVT transmission yang kalau anda biasa bawa Exora, anda boleh faham sikit ada sikit mengaum bila kita nak pick up dan sebagainya, dan kedua-duanya dipacu oleh front wheel drive. Alright. Seterusnya kita tengok dari segi dimensi. Secara keseluruhannya kita tengok pada Alza dulu. Okey. Alza lebih ringan, mempunyai higher ground clearance, maksud dia sedikit lebih tinggi berbanding Exora, dan juga longer wheelbase. Alright. Secara kasar secara keseluruhan untuk Alza. Namun kita tengok pada Exora di sini, secara dimensinya ia lebih tinggi, lebih panjang dan lebih lebar berbanding Alza. So jelas sebab ini kita ada perbezaan segmen sebab Exora ada segmen C yang lebih besar berbanding Alza segmen B. Namun walaupun Alza segmen B, ianya kalau tengok pada video saya sebelum tentang arus, ianya lebih lebar berbanding arus. Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada luggage capacity. Tak jauh beza pun, walaupun Exora secara keseluruhan lebih besar dimensinya, namun luggage capacity-nya lebih kurang sama. Alright. Alza 137 liter, Exora 132 liter. Seterusnya kita tengok dari segi tires and rim. Anda boleh baca kat sini, tapi yang saya nak tekankan adalah spare tire. So Alza dia datang dengan full size spare tire and rim, alright. Namun is alloy rim. Namun untuk Exora dia bagi rim 16 inci sama size tetapi steel wheel, tayar besi, rim besi, bukannya alloy berbanding Alza. Okey.
Seterusnya kita tengok pada fuel consumption dan tank capacity. Yang mana lebih jimat? Sudah pasti Alza, kerana kapasiti enjinnya lebih tinggi. Malahan pula Alza kali ini lebih ringan berbanding Exora. So dia sedikit sebanyak mempengaruhi dia punya fuel consumption. So lebih kurang sini fuel consumption estimated Exora double, hampir 2 kali ganda penggunaan minyak berbanding Alza. Okay. Tank capacity Exora lebih besar berbanding Alza. Seterusnya kita tengok daripada steering system dan adjustment. Beza di sini, Alza menggunakan electric power steering, namun untuk Exora masih lagi menggunakan hydraulic power steering. Fungsi adjustment dia masih sama, iaitu tilt only, iaitu boleh angkat atas dan bawah saja, masih lagi belum teleskopik untuk kedua-dua model ini. Namun kelebihan lebih kepada Alza di sini adalah segi turning radius, yang mana turning radiusnya lebih kecil berbanding Exora. Jadinya kalau nak bawa masuk kampung, nak ambil U-turn yang sempit, yang kecil dan sebagainya, di sini performance Alza lebih bagus berbanding Exora. Seterusnya kita tengok pada seat material dan adjustment features. Di sini tak banyak beza pada kedua-dua ni. Dia ada pros and cons ya. Contoh, kita tengok material fabric untuk Alza version H ini, dan Exora datang dengan semi leather seats. Tapi yang advantage sini adalah pada Alza, yang mana dia ada adjustable and versatile arrangement. So macam kat sini kita tengok pada gambar ni, dia ada contoh, ada rest mode, ada flexi mode. Jadinya contoh kita ada anak sakit macam nak gambar tu, patah kaki, so kita boleh bawa diorang dengan mudah. Dan ataupun kita bawa ada isteri baru melahirkan anak, bawa keluar ward dan sebagainya, sangat mudah untuk transport diorang. Namun walaupun Exora tak ada fungsi-fungsi tersebut, namun dia ada captain seat, right? So kalau anda drive di depan, kedua-dua seat di depan tu ada captain seat. So nampak macam premium luxury. Mewah sikit lah rasa kat situ. Seterusnya kita akan tengok kepada assist system dan convenience, highlight saja. Di sini advantage lebih kepada Exora. Dia ada cruise control, dia ada voice command high proton tu, dia ada 4G and Wi-Fi connectivity, dan dia ada third row aircon vents. Yang ini Alza tak ada. Alza kali ni dia ada front and second row, tapi Exora dia ada front, second and third row. Alright. Dan Exora ada N95 cabin filter, USB ports, socket charging, multifunction steering switches. So ini kelebihan lebih kepada Exora. Namun Alza di sini adalah sikit-sikit fungsi kat sini, ada push start button, smart entry, keyless entry. Tapi kena ingat ini adalah mid spec. Tapi kalau nak bandingkan dengan Alza top spec, AV spec, memang kalah lah Exora kat sini, sebab memang menggunakan teknologi yang tinggi, namun harganya terlebih mahal. Kita macam sebab kat sini kita nak bandingkan antara harga yang hampir sama. Okey. So seterusnya kita tengok pula kepada safety feature. Secara keseluruhannya memang lebih jelas kat sini. Alza 2022 secara keseluruhannya lebih selamat berbanding Exora. Kalau kita tengok pada airbags dia datang dengan ASA-nya, dia datang dengan 5-star rating by Asian NCAP, dan Exora ini hanyalah ada 4-star, hanya mendapat 4-star rating sahaja untuk Asian NCAP. So secara keseluruhan dari segi safety, Alza ada advantage. Alright. Jadi kita tengok secara keseluruhannya, yang apa yang kita boleh nampak di sini secara kasarnya memang nampak lebih kelebihan kepada Alza di belah kiri berbanding Exora di belah kanan. So jom kita tengok markah keseluruhan untuk kedua model ini. So di sini ternyatakan Alza mendahului berbanding Exora. Banyak ke beza? Tak banyak. 1 pointer saja. 1 pointer saja. Okey. So untuk memudahkan anda, kita beri pandangan kita dalam dua perkara yang seterusnya. Yang pertama iaitu faktor untuk membeli. So kalau anda ada bajet dalam RM800 untuk spend bulanan monthly installment, anda mungkin boleh beli Alza. Kerana apa? Kerana better safety features, latest, better fuel consumption, senang nak maintain hari-hari, versatile seat adjustment, family friendly, dan comfort drive.
Jadi bagi anda yang mungkin nak ada amount yang sama, duit yang sama untuk monthly installment dan inginkan sesuatu benda yang lebih besar, lebih powerful, ada third row aircon vents dan ada auto cruise function, Exora lah modelnya. Okey. Namun kita tengok yang seterusnya, kenapa tak perlu beli? Berbanding kedua-dua ni, Alza lebih kecil sedikit je, tak banyak beza, dan juga tiada auto cruise system. Okey, berbanding Exora Premium. Tapi kenapa tak perlu beli Exora Premium? Yang pertama, lebih mahal untuk maintain. Kalau kita tengok dari segi dia punya maintenance rutin 5 tahun ya, jauh beza tu. Dan juga dia punya fuel consumption hampir 2 kali ganda. Hampir 2 kali ganda kerana dia ada turbo, dia ada engine yang lebih besar. Okey. Dan yang keduanya, unresolved oil cooler host OCH ataupun OCH issue. So benda ni dah macam time bomb. Ada masa kerana dia main nasib pula Ada kerana nasib baik tak ada meletup, tak perlu tersadar tepi jalan. Kerana nasib tak baik, tiba-tiba tengah bawa dah maintain, dah servis ikut skala yang sepatutnya, masih lagi pecah OCH tu. Ni perkara yang masih lagi Proton tak selesaikan sehingga kini. Seterusnya, old technology, Exora ni dah lama dah kat pasaran dan juga poor safety features berbanding Alza. Hanya ada dapat 2 airbag saja di depan. Yang belakang tu macam mana? Okey, kalau kita nak bandingkan dengan Alza. Okey. Jadinya itu saja dalam video kita kali ini. Bagi anda yang masih lagi belum subscribe, boleh klik subscribe atau tanda support channel kami, tak perlu bayar apa-apa pun. So jadinya saya harap video ni sedikit sebanyak membantu anda dan terima kasih dan nantikan video kita yang akan datang.